للنبي الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya syukur kita kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada malam ini kita dipertemukan untuk kali yang ketiganya. Kalau tak silap tuan-tuan, kali yang ketiga. Jadi sebagaimana maklumat yang saya terima tuan-tuan, dekat sini pengajian akidah ada dah, kan? Kemudian pengajian fiqh pun ada dah. Kemudian pengajian ada 4 yang saya dimaklumkan ada di sini. Jadi tuan-tuan, yang saya lihat yang tak ada ialah hadis dan juga tafsir. Tetapi yang tafsir ni kata ada dah. Cuma yang saya suka tuan-tuan, mungkin saya gabung dua-dua sekali, iaitu hadis begitu tafsir. Tetapi tafsir ni ambil ayat-ayat pilihan saja, kan, untuk kita kongsi pada malam ini untuk muzakarah ilmu. Jadi malam ini tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan ambil sedikit ayat Al-Quran, salah satu daripadanya untuk kita muzakarah asas kepada malam ini, iaitu ayat 85, 86, 87 surah Ali Imran. 85, 86, 87 surah Ali Imran, juzuk yang akhir, juzuk yang ketiga sebelum masuk juzuk yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Maksudnya, dan siapa-siapa yang mencari lain daripada Islam sebagai cari hidup, iaitu din, fala yuqbala minhu, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT daripadanya, iaitu daripada segala amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia ini di hari akhirat tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh memberi hidayat kepada satu kaum yang mereka telah kufur setelah beriman. Wa syahidu anna rasul haq, dan mereka bersaksi bahawa rasul itu adalah benar. Wa ja'ahumul bayyinat, dan datang kepada mereka itu akan keterangan-keterangan Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullah, mereka itu balasannya ialah mendapat laknat daripada Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, dan seluruh para malaikat, dan begitu juga seluruh manusia. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, ayat 85, 86, 87 ini kata almarhum Dr. Muhammad Dr. Wahab Az-Zuhaili. Kata Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir, asbab ayat ini turun sebagai asas kita tengok zaman Nabi, kemudian kita buat satu konteks perbandingan. Apa yang disebutkan oleh almarhum Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab tafsir, dia mendatangkan satu asbabun nuzul,
Satu asbabun nuzul yang ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ayat ini menceritakan seorang yang bernama Al-Haris bin Suwaid. Al-Haris bin Suwaid ini dia adalah daripada kalangan golongan orang-orang Ansar. Orang Ansar ni makna di Madinah lah, golongan Madinah. Jadi Al-Haris bin Suwaid ini dia telah murtad daripada Islam, irtadda 'anil Islam. Dia telah murtad daripada Islam. Huwa wasnani ashar ma'ah. Maknanya dia dan 12 orang lagi, orang-orang yang orang Ansar murtad pada zaman Nabi, dia dan 12 orang, jadi 13 orang, campur dia 13 orang. Jadi bila dia murtad, walaiku bi Makkah, walaiku kufar Makkah, maknanya dia pergi ke Mekah daripada Madinah ber-13 pergi ke Mekah, jumpa dengan orang kafir Mekah. Jadi bila perkara ini berlaku, 13 orang termasuk Haris bin Suwaid ini murtad, pergi ke Mekah jumpa orang kafir. Allah turunkan ayat ini kepada Nabi. Masa itu Allah turunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ayat ini turun kepada Nabi sampai kepada sahabat, maka disebarkan dengan jalan dakwah, disebarkan sampai ayat ini kepada Haris bin Suwaid tu. Bila ayat ini turun kepada Nabi, tersebar sampai kepada pengetahuan Al-Haris bin Suwaid. Jadi artinya maknanya ayat ni, orang yang cari lain daripada Islam, Allah tak terima amalan dia dan cari hidup dia, Allah tak terima. Di hari akhirat jadi golongan orang yang rugi. Jadi apabila sampai kepada beliau rasa menyesal. Dia rasa menyesal, rugi jadi murtad. Bila rugi jadi murtad, dalam kitab Tafsir Munir kata, summa arsala ila akhihi yatlubu taubah. Kemudian dia pergi jumpa saudara dia, saudara Haris ni, siapa namanya? Al-Khulas bin Suwaid. Al-Khulas bin Suwaid. Kalau tadi Haris bin Suwaid, ni saudara dia Al-Khulas bin Suwaid. Dia jumpa dengan Al-Khulas ni. Apa tujuannya? Dia nak taubat balik. Nak taubat balik. Nak taubat ni maknanya dia hantar saudara dia pergi jumpa dengan Nabi. Boleh tak taubat? Jumpa balik dengan Nabi. Asal murtad, nak balik masuk Islam. Jadi nak balik jumpa dengan Nabi, malu sebab dah murtad. Jadi hantar saudara dia untuk tanya boleh tak taubat. Jadi dia ni bila hantar saudara dia, Nabi SAW pun Allah Ta'ala akan turunkan ayat tadi. Maka mengikut kata Ibn Abbas, aslama ba'da nuzulil ayat, dia masuk Islam balik setelah ayat ni turun. Setelah ayat ni turun kepada Nabi SAW sampai kepada dia, dia taubat balik. Jadi mana masuk Islam balik. Itu dia punya asbab ayat tu turun. Kaedah ulama-ulama Islam, bila kita tahu dia punya ayat tadi tu, dia punya penyebab turunnya, maka kita boleh buat suatu perbandingan dan ulasan istinbat daripada ayat tadi tu. Jadi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata apa? Dia kata al-imanu biwujudillahi wa wahdaniyati wal inqiyadi li ta'ati wal iltizami manhaji wa syar'i wa huwa syar'ul anbiya'i wa dinur rusul. Dia kata wa ja'alahu asasul ihtikami ilaih. Apa maksud dia? Maksud dia kata apa? Beriman dengan wujudnya Allah dan mengesakan dia dan melaksanakan segala arahan dia dan berpegang kepada manhaj dia, maknanya bagi kita modul dia merupakan suatu syariat para nabi, menjadi asasul ihtikami ilaih, menjadi satu asas untuk dihukum kepadanya, dijatuhkan hukum kepada seseorang. Jadi maknanya tuan-tuan, orang sebagai seorang Islam, untuk dihukumkan dia itu di sisi Allah, sama ada amal terima tak terima, asasnya ialah mesti menerima Islam, mesti menerima Allah sebagai Tuhan, mesti menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka itu al-asasu ihtikam, mana asas untuk berhukum kepada seseorang itu. Itu kata kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Apa kata dia? Faman salaka tariqan akhar, barang siapa menjalani jalan yang lain, maknanya bukan jalan Islam.
Kata Dr. Wabah Zuhairi, ni baca sikit lantai Arab dia tuan-tuan. Faman salaka tariqan akhar, siapa-siapa menjalani jalan lain siwa ma syara'ahu Allah, selain barang yang disyariatkan oleh Allah, falan yuqbala minhu qit'an fil akhirah, maka tidaklah diterima daripadanya segala amal secara putus di hari akhirat. Maknanya hari akhirat memang total lah orang yang beramal tidak mengikut cara Islam, Allah tolak. Qit'an secara qat'i lah, mana boleh diputuskan amal itu ditolak. Kenapa? Asas kepada amal seseorang, dia mesti beriman kepada Allah. Kepada Allah. Ada satu orang zaman Nabi SAW, namanya Ibnu Jada'an. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab hadis yang menceritakan Abdullah bin Jada'an ataupun Ibnu Jada'an. Ibnu Jada'an ni ada satu soalan yang diutarakan, kalau tak silap, oleh Sayyidah Aisyah kepada Nabi. Ibnu Jada'an ni masa zaman jahiliah, dia memang jenis orang yang baik, kuat bersedekah, menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Kira-kira senang kata memang baiklah. Cumanya dia tak Islam. Jadi Aisyah ditanya dengan Nabi, macam mana kedudukan dia tu, Ibnu Jada'an ataupun Abdullah Ibnu Jada'an. Maka bila ditanya kepada Nabi, Nabi jawab, innahu lam yakun yaumal rabbi firli khati'ati yaumaddin. Itu jawapan Nabi. Apa katanya? Sesungguhnya sepanjang hidup dia tak pernah satu hari pun dia berkata Rabbil firli khati'ati yaumaddin, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosaku hari akhirat. Nabi buat statement tu. Siapa dia? Abdullah Ibnu Jada'an ni sepanjang hidup dia, dengan dia baiknya, menyambung satu rahim, kaki sedekah, tapi dia tak pernah satu hari pun berkata, ya Allah ampunkan dosaku besok di hari akhirat. Tak pernah pun kata lagu tu. Maka di sana Ibnu Hajar Asqalani sebutlah kitab Fathul Bari syarah kepada hadis tersebut, maka dia dianggap tidak Islam walaupun baik sekalipun daripada sudut cara hidup dia. Cara hidup tu silaturahim, maknanya cara hidupnya bersedekah, cara hidupnya tu pokoknya baiklah, cuma dia tak terima Islam. Maka bila tak terima Islam, maka segala kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Asas nak diterima oleh Allah ialah mesti Islam, mesti beriman kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni nak bagi apa dia punya asas sandaran supaya kita boleh tengok suasana kalau seorang memilih cara hidup dia. Allah Ta'ala sendiri kata dalam Quran dalam surah Al-Anfal, Allah kata begini, qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Allah kata, katakan ni Muhammad kepada orang-orang kafir, seluruh orang kafir, tanya, cakap dengan dia, iyantahu, sekiranya mereka berhenti apa? Daripada kekafiran. Maknanya bila berhenti kepada kafiran artinya terima Islam. Berhenti kepada kekafiran maknanya mengucap dua kalimah syahadat, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya dulu. Allah Ta'ala kata orang kafir bila dia terima Islam, mengucap dua kalimah syahadat, maknanya masa dia kafir dulu tu Allah Ta'ala ampunkan. Bila kata ampunkan, mafhum mukhalafah dia apa dia? Mafhum terbalik dia daripada ayat tu ialah, artinya apabila dia menerima Islam, mengucap dua kalimah syahadat, segala baik dia masa kafir dulu Allah Ta'ala terima. Kalau segala jahat dia tu Allah boleh ampun dengan Islam dia, artinya segala baik dia dulu masa kafir Allah Ta'ala boleh terima. Itulah ayat Quran, begitunya hadis Nabi tadi, yang kita boleh faham kedua-duanya menunjukkan Islam itu menjadi asas kepada amal itu diterima ataupun tidak. Itu dia, berasaskan kepada ayat tadilah. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat daripada ayat 85 tadi, begitu juga daripada statement Nabi kepada Abdullah Ibnu Jada'an tadi, begitu juga statement Allah Ta'ala dalam ayat surah Al-Anfal,
Ini menjadi satu dalil bukti yang kuat kepada kita bahawa kita ni sebagai manusia tak ada pilihan kedua selain Islam. Saya dan tuan-tuan tak ada pilihan nombor dua. Boleh faham tuan-tuan? Kalau orang beritahu pada tuan-tuan untuk pilih antara Islam dengan benda lain, agak-agak tuan-tuan pilih mana? Islam. Nah, kita confirm secara naluri, secara akal, secara ilmu kita kata Islam. Memang kita akan terima Islam, tak ada pilihan kedua. Tetapi tuan-tuan, kita tengok orang hari ni hidup dia pilih Islam ke tak pilih Islam? Tu kita tengok. Macam doktor, betul tak? Tak, kita tengok manusia, Al-Quran dah cakap clear, Allah kata clear, kan? Nabi kata clear. Sebab Islam ni dia tak ada sama-sama, dia clear. Bila dia clear tuan-tuan, kita punya pendirian, kita punya hidup, kita punya cara hidup mesti clear. Dia tak boleh tak clear, kan? Jadi artinya bila kita clear, maka kita kena buat pendirian. Pendirian kita apa? Kita membuktikan dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pengiktirafan keislaman kita dengan Allah. Kan? Bila kita iktiraf tu, artinya kita kena terima segala apa yang datang daripada Allah dengan segala cara hidupnya, maka kita kena terima. Bila kita terima tuan-tuan, artinya dalam masa yang sama menerima Allah, menerima Nabi, menerima syariatnya, mesti menafikan yang lain daripada itu, mesti menolak yang lain daripada itu. Dia tak boleh dirojakkan, kan? Kalau mi rojak boleh tuan-tuan, makan sedap. Bak mi rojak ni kalau makan sedap. Tapi bab Islam dia tak boleh campur adukkan, tak boleh dirojakkan, dia mesti clear. Quran kata clear. Tapi tuan-tuan, kita duk tengok tadi saya sebut, kalau kita diberi pilihan, memang kita akan pilih Islam. Tapi kalau kita buat muhasabah balik, kita tengok cara orang hidup tuan-tuan, dia macam tak terima Islam, seolah-olah pilih benda lain. Betul? Betul tak? Tak sungguh ni kita kena muhasabah sendiri. Saya berkata ni bukan nak kata tuan-tuan, kita muhasabah sendiri. Sebab kita bila duduk kuliah ni, kita nak cari ilmu untuk kita mengetahui apa cara hidup kita. Kan kalau kita tengok, abang anak berapa orang? 3. Tiap-tiap seorang ada handset tak? Ada. Tuan-tuan tengok dia guna handset tu cara Islam ke tak Islam? Agak-agak gaya, abang boleh nilai macam mana? Tu confirm lah tuan-tuan, confirm hidupnya tu cara macam tak Islam. Tapi kalau kita nak kata kau kafir ke, tak boleh. Menuduh orang Islam kafir tak boleh. Tetapi kalau tengok cara hidup dia tu, macam tak pilih Islam. Sedangkan lahir daripada perut seorang ibu yang Islam, bapa yang Islam, lahir daripada saudara mara yang Islam, daripada lingkungan masyarakat yang Islam. Tapi bila kita duk tengok balik daripada sudut gaya hidup, ramai tak pilih Islam. Nah, yang itu yang kita kena muhasabah. Sebab tu tuan-tuan, pentingnya kita duduk majlis ilmu ni, bukan kita nak apa orang kata nak cari ilmu untuk kata orang, tak. Kita nak muhasabah diri kita. Adakah kita ni dah ditinggalkan oleh Nabi 1444 dulu, kita ni duduk dalam gerabak kereta api yang nombor 1444. Kalau kita duduk tengok 1444 punya gerabak, kepala dah tak nampak, kan? Yang kat Malaysia ni tuan-tuan tengok panjangnya kereta api berapa gerabak dia. Abang pernah naik kereta api tak? Tak pernah. Berapa gerabak dia yang paling panjang, bang? Paling-paling pun 14, paling-paling pun 10, kan? Tapi kalau dia kena pergi corner tuan-tuan, memang tak nampak kepala. Itu 14 baru 10 tuan-tuan. Dia pergi corner kat railway tuan-tuan, kepala dah tak nampak. Ini kalau 1444 agak-agak tuan-tuan nampak atau tidak? Nah, kok tengah-tengah tu dah tukar kepala lain dah. Macam, betul tuan-tuan? Dan ini kita kena akui tuan-tuan. Sebab tuan-tuan hidup, saya pun hidup. Tuan-tuan masih hidup, saya pun masih hidup. Tuan-tuan ada akal, saya pun ada akal. Tuan-tuan dituntut untuk belajar, saya pun dituntut untuk mengajar dan belajar. Jadi artinya tuan-tuan, kat sini kita kalau ditanya, ni baru saya tanya tuan-tuan, dia beri pilihan, belum malaikat munkar nakir tanya. Kan? Malaikat munkar nakir tanya tu pun belum tentu boleh jawab. Tuan-tuan kita tanya Pak Imam, kalau orang mati dia baca talqin, betul tak? Betul Mama? Baca talqin, idza ja'akum malakan fala takhaf. Dalam talqin tu kata bila datang dua malaikat, jangan kamu takut. Jawab dengan lidah yang lancar. Itu dalam talqin tu. Betul? Cuba Pak Imam masuk dalam, boleh tak jawab agak-agak?
Dia masa orang mati tu, dia turutkan baca. Kadang-kadang punya hafal tuan-tuan kan. Lama jadi imam, hafal talqin tu. Tak payah tengok, siap baca itu. Kan? Cuba dia mati, duduk masuk dalam, tengok. Boleh hafal, boleh jawab, boleh jawab. Kan? Jadi artinya tuan-tuan, benda ni bukan cerita nak lawak, bukan cerita nak kelakar, bukan nak cerita sekadar untuk bagi masa kuliah kita ni untuk kita mengisi masa. Dah, benda ini adalah keperluan hidup. Black and white. Artinya kita kena pilih sendiri. Allah Ta'ala bagi begitu. Kan Quran kata wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa memilih lain pada Islam. Artinya Allah sendiri kata, aku bagi Islam, engkau nak pilih mana? Allah kata kalau engkau pilih lain, aku tak terima. Artinya itu ada dua pilihan. Sama ada nak pilih Islam atau pilih yang lain. Allah sendiri kata. Artinya kalau kita pilih lain pada Islam, artinya tuan-tuan, siapa tukang jawab? Diri sendiri tukang jawab, bukan saya tukang jawab. Saya akan jawab untuk diri saya sendiri, tuan-tuan untuk jawab diri tuan-tuan sendiri. Artinya bila nak jawab ni tuan-tuan, itu yang jadi masalahnya. Kan? Kita boleh jawab bang Maghrib hari Rabu kan. Lepas maghrib saya duduk kuliah Ustaz Ghazali sampai Isyak. Kita boleh jawab lagu tu kan. Lepas nanti lepas Isyak macam mana nak jawab? Duduk warung ke duduk rumah? Tengok handset ke baca Quran? Kan? Macam ni, betul dia? Sungguh tak tanya sendiri. Tuan-tuan, kita akan tanya atas. Sebab dia kata apa? Quran menyebut fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa fa ulaika yaqrauna kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Allah Taala kata barang siapa besok di hari kiamat dapat catatan tangan kanannya, maka dia akan baca catatan itu. Dia akan baca. Tuan-tuan akan baca buku catatan masing-masing. Wala yuzlamuna fatila. Allah kata tidak akan dizalimi walau sedikit pun. Kita tak akan dizalimi oleh Allah Taala. Tuan-tuan baca sendiri buku tu. Kan? Tuan-tuan baca sendiri. Bolehlah baca, kita baca bang baca. Okey, lepas maghrib saya duduk kuliah. Lepas Isyak macam duduk mana? Kan? Lepas malam nanti duduk mana? Besok pagi duduk mana? Maghrib memang duduk sini. Lepas Isyak ni tuan-tuan, belum tentu lagi. Mungkin tengok wrestling. Kan? Sungguh tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan nak tengok wrestling, tuan-tuan tak payah pergi ke luar negara. Tuan-tuan nak tengok Hindustan, tak payah pergi luar negara. Tuan-tuan duduk kat surau ni pun boleh tengok. Bukakan tuan-tuan punya handset, tuan-tuan boleh tengok. Betul tak? Walaupun kadang-kadang tengok mata tu tengok kuliah, tapi duduk belakang nyorok sikit tengok kan. Bukan nak kata tuan-tuan, bukanlah. Ini realiti. Sebab manusia hari ni, bila dia nak terima Islam, nak amal Islam, dia macam malu. Tapi nak amal bukan tak Islam, dia tak malu. Contoh gini, saya nak bagi contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan bawa tasbih. Pagi-pagi ni pergi pasar, beli ikan sekilo. Orang rumah suruh beli. Kan? Orang rumah suruh beli ikan. Jadi kita pergi. Sambil daripada rumah pegang tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai kat pasar. Sampai pasar, jumpa tuan pasar. Bang, ikan sekilo. Dia tengah bungkus kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Macam bang, mampu tak buat macam tu? Nak tanya, mampu tak? Tak mampu tak? Kadang-kadang, tapi tak mampu. Al-Quran kata alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang sentiasa mengaji Allah berdiri, duduk dan baring, berjalan ke apa sentiasa ingat dengan Allah Taala. Itu Quran sebut, maknanya cara hidup Islam. Tapi tuan-tuan, kita duduk tengok nak buat tasbih tu, pergi pasar beli apa? Beli ikan, berat. Tapi tuan-tuan, sambil nunggu ikan belum siap, jawab WhatsApp, relax. Macam makcik, betul tak? Jawab WhatsApp, bila bayar Instagram, jawab tengok Facebook selama. Betul tak bang? Betul tak? Dan ini kehidupan kita yang kita boleh tengok depan mata. Bukan kita nak cerita orang lain kita. Memang itulah lagunya. Artinya kalau kita nak kata engkau nak pilih Islam ke atau tidak, jawab mulut memang Islam, tapi realiti hidup tidak. Nah itu tuan-tuan, jawapan daripada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh bersifat munafik dengan Allah SWT. Kita mesti jadi orang yang mukmin haqqan, betul-betul beriman. Itu ke depan. Baik tuan-tuan, contoh kedua. Kalau kita nak pergi belikan, pergi pasar, pakai topi keledi dengan pakai serban, mana lebih senang? Macam mana? Pakai topi keledi dengan pakai serban, nak pergi pasar belikan, mana lebih senang? Topi
Kredit betul tak? Timbang kati pun serban dengan topi kredit tetap serban topi kredit berat, betul tak? Tapi orang boleh tanggung kat kepala tuan-tuan, serban malu nak pakai. Nak pakai serban malu. Tapi nak pakai topi kredit tak malu. Macam betul tak? Bukan kita nak kata topi kredit tak nak pakai. Tak. Kita nak tengok orang ni dia seronok tak dengan Islam tu. Cara Islam tu seronok ataupun tidak dan untuk kehidupan dia tu. Tu dia. Seronok ataupun tidak dengan Islam. Kita kena begitu tuan-tuan. Sebab kenapa? Tak ada pilihan. Tuan-tuan tak ada pilihan kedua. Masalahnya tak ada. Kalau ada pilihan kedua lain cerita, tapi tak ada pilihan kedua. Bila tak ada pilihan kedua, tuan-tuan suka tak suka, kena terima. Tu kedudukan dia. Kena terima. Sebab tu tuan-tuan bila kita sebut benda macam ni kan, bukan apa tuan-tuan, nak tengok muka ustaz tu malu tuan-tuan, tunduk. Sungguh tuan-tuan. Dan ini satu benda yang saya dan tuan-tuan kena hidup memang cara begitu. Betul tak? Tuan-tuan kena pilih Islam, saya pun kena pilih Islam. Kalau saya duk kuliah maghrib ni, tuan-tuan tak pilih Islam, tuan-tuan buat apa saya kuliah? Kan? Artinya benda tu pilihan kita. Pilihan kita. Jadi bila pilihan kita, kita kena betul-betul pilihan tu. Kena betul pilihan tu. Jangan silap. Yang akan ditanya besok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Benda lain Allah tak terima. Bila benda lain Allah Taala tak terima, tuan-tuan, itu yang kita kena fikir. Tidur pun kita kena fikir, kita bangun pun kita kena fikir. Sebab tu cara berfikir tu Allah tunjuk dalam Quran apa? Allah kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mana dia beriman, yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Kenapa tujuan berdiri, duduk dan baring untuk ingat dengan Allah Ta'ala? Sebab kita tak boleh berpisah dengan Allah Ta'ala. Kita kena bersama dengan Allah Ta'ala kerana kita terima syariat dia. Tak gitu tuan-tuan. Berdiri, baring dan duduk tuan-tuan. Kan? Allah suruh ingat dia. Kenapa? Tuan-tuan kena ingat Allah, saya kena ingat Allah Ta'ala bukan ketiga waktu sembahyang, bukan ketiga waktu sembahyang saja, bukan ketiga kuliah saja, bukan ketiga kita berduit saja, tetapi setiap pergerakan kita kena ingat Allah. Faham tuan-tuan? Sebab tu Allah suruh masa kita nak letak kepala tidur tuan-tuan, Allah suruh dia suruh baca doa, betul tak? Sebab contohnya Nabi, apa dia bunyinya bang? Baca doa tidur. Apa bunyi dia? Bunyi baca doa nak tidur, bunyinya macam mana bang? Ingat tak? Ingat tak? Dan contoh saya nak tanya, ingat tak? Tuan-tuan, ni bukan nak kata apa. Kadang benda kecil tu yang Nabi tunjuk, kita payah nak buat. Nabi kata doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan otak kepada ibadat. Jadi kalau kita doa tak ada tuan-tuan dalam ibadat kita, artinya ibadat jenis tak ada otak. Bila ibadat tak ada otak, sebiji macam orang gila. Tak gitu. Macam betul tak? Kalau Nabi kata doa itu mukhul ibadah, otak kepada ibadat. Artinya kalau kita beribadat tak berdoa, artinya ibadat kita tak ada otak. Sebiji macam orang gila. Dan sebab itu tuan-tuan, kehidupan kita ini yang dikatakan kehidupan Islam yang ditunjuk oleh Nabi SAW tu, tuan-tuan tengok masa nak tidur dia suruh baca doa, masa nak bangun pun dia suruh baca doa, tuan-tuan nak makan pun baca doa, belum pada makan, lepas makan pun kena baca doa. Lepas tu tuan-tuan tengok, tuan-tuan nak ngadap orang rumah pun kena baca berdoa. Betul. Ingat lagi doa ngadap suami, ingat. Macam ingat lagi. Makcik, ingat lagi. Semua tengok semacam tu, dah lupa dah tu. Dah lupa tu tuan. Kan? Macam doktor ingat lagi doktor ngadap orang rumah. Ni contoh, nak kata contoh. Sebab ini model rule yang ditunjukkan oleh Nabi, bukan oleh saya tuan-tuan. Tuan-tuan nak ngadap orang rumah pun kena baca doa, tuan-tuan nak naik kereta pun kena baca doa, tuan-tuan nak pakai baju kena baca doa, tuan-tuan nak masuk surau ni pun kena baca doa, nak keluar pun kena baca doa. Kenapa benda tu kita kena berdoa? Sedang Nabi sendiri kata doa itu adalah senjata bagi orang Islam. Artinya bila kata senjata mesti ada musuh. Yang kedua, doa itu adalah muka otak kepada ibadat. Artinya otak tuan-tuan, otak ni benda mengawal. Jadi bila otak tak ada, memang macam orang gila. Kan? Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi. Artinya kita duk tengok doa tu macam benda simple, tapi itu keperluan hidup bagi tujuan Allah untuk tunjuk kepada kita, engkau perlukan aku. Kita ni perlukan Allah. Kalau tuan-tuan kita tak berdoa gitu, artinya kita ni memang sombong-sombong. Dah tidur, contoh tuan-tuan tidur, ya. Bang, kalau tidur
hidung tutup tak masa tidur? Nak tanya, tutup tak? Telinga, mulut tutup, nanti tengah tidur tu terbuka sendiri, kan? Masa tidur 12 jam, 13 jam, kadang-kadang siap terlajak subuh lagi tidur, tuan-tuan. Tak seekor semut pun masuk, kan? Daripada kecil sampai ke tua, sehat walafiat. Allah Ta'ala jaga, bukan isteri tuan-tuan jaga, dia pun tidur berdengkur sama juga. Kan? Dia tidur, tuan-tuan pun berdengkur sama juga. Dia ada lubang hidung sendiri, ada telinga sendiri, tapi tak masuk benda yang lain dan lain. Selamat kita hidup. Kita tidur dalam keadaan tenang, sehat. Tuan-tuan, tak ada apa-apa. Cuma kita punya sombong, tak terima kasih dengan Allah Ta'ala. Macam, betul lebih betul? Pernah tak fikir benda-benda macam ni? Benda ni simple sebab kehidupan kita ni hidup. Benda simple dalam kehidupan yang ditunjukkan oleh Nabi. Sebab tu Islam ni tuan-tuan, way of life, cara hidup. Bila cara hidup tuan-tuan, bukan sekadar cara sembahyang, bukan sekadar cara kuliah, bukan sekadar cara beribadat, tetapi dia manhajul hayah, cara hidup. Macam ibu-ibu, boleh faham? Agak-agak doa masuk bilik air tu, ingat tak tu? Macam tu kalau tanya seorang-seorang tuan-tuan, confirm. Sungguh tuan-tuan, ni tuan-tuan, yang saya cerita ni benda besar dalam hidup walaupun nampak ringan. Saya buat tester tuan-tuan petang tadi, tuan-tuan, anak murid saya dekat madrasah. Tester, saya buat tester. Saya dah cakap seminggu saya nak tengok selepas ni, dalam masa 4-5 hari saya nak tengok mesti tahu baca doa bangun tidur, doa masuk tandas, doa makan. Ni simple-simple je tuan-tuan. Doa masuk masjid. Ni 4 benda, kan? Tester seorang-seorang. Lepas asar, lepas baca Mutakhib Al-Hadis tuan-tuan, lepas tu seorang-seorang bangun. Siapa-siapa boleh baca dapat keluar. Separuh tak boleh baca tuan-tuan. Itu anak murid aku. Belum tanya tuan-tuan lagi, kan? Sungguh tuan-tuan, ini benda simple. Benda simple. Sebab tu tuan-tuan kita duk tengok, nampak Islam ni cantik tuan-tuan. Islam ni cantik. Dia manhajul hayah. Macam tuan-tuan semayang tadi tuan-tuan, semayang maghrib ke semayang isyak nanti ataupun semayang subuh, tuan-tuan mesti kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selalu kita sebut tu. Kita baca doa iftitah. Inna salati, semayang aku, wa nusuk. Wa nusuk tu maksudnya ibadat aku. Wa mahyaya, hidup aku. Wa mamati, dan mati aku. Kita berkata dengan Allah Ta'ala tu, lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Hidup mati kita pun kita serah kerana Allah Ta'ala. Masuk hidup tu, ketika semayang, ketika apa juga ibadat yang kita buat, tidur, bangun, apa semua, tuan-tuan, kita semuanya kerana Allah. Dan kita memang perlukan Allah. Allah tak perlukan kita tuan-tuan, kita perlukan Allah. Cuba tuan-tuan fikir agak-agak tuan-tuan, contohlah. Rumah abang mengandung. Ini contoh aja. Contoh. Macam agak-agak boleh mengandung lagi agak. Ni contoh je. Sebab ni double barrel tuan-tuan. Itu yang saya berani sebut, double barrel. Kita kawan dah pernah kenal dah. Kat sini pun dia datang, dekat kampung sana pun dia datang. Jadi kenal lah tu. Jadi nak sebut bang, gini contoh, nak bagi contoh je. Kita sama-sama fikir. Saya lebih suka tuan-tuan kita fikir kebenaran yang Allah Ta'ala bagi kita. Oh, rumah kita bersalin. Rumah kita mengandung. Abang, isteri abang mengandung. Allah kata kepada abang, contoh, bang, bini abang ni jaga sendiri, aku tak nak jaga. Macam agak-agak bang, boleh hidup tak anak dalam perut tu? Nak tanya bang, sebagai orang suami, ni anak engkau aku serah jaga sendiri, aku tak nak jaga, kata Allah Ta'ala. Contoh, agak-agak hidup tak anak abang dalam perut, abang jaga sendiri? Tak hidup confirm berani kata memang tak hidup, mati awal, belum keluar lagi, kan? Tuan-tuan, kita dok tengok Allah Ta'ala dalam Quran, kandungan manusia ni contoh. Sesuatu janin dan bayi itu berada dalam perut ibu itu dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan. 3 kegelapan tu kegelapan perut, kegelapan rahim dan kegelapan tembuni. Itu 3. Allah Ta'ala dalam Quran. Dalam keadaan 3 kegelapan tu, duduk kat situ 9 bulan 10 hari. Lahir je hidup dia. Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk gelap 9 bulan 10 hari, keluar agak-agak macam mana? Apa jadi?
Ini tuan-tuan pemeliharaan Allah seawal di alam rahim isteri kita, yang apabila kita dengan orang rumah kita bersama seronok tuan-tuan, tapi kita tak nampak kehebatan Allah Ta'ala, tak nampak keagungan Allah Ta'ala, tak nampak rahmat Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita bukan main suka ada pak anak tuan-tuan, anak tak dia letakkan agama, anak tak diajar padanya agama, anak di macam-macam tuan-tuan nak sebut. Cuba kita fikir balik. Itu sebab kita perlu sangat dengan Islam, kita perlu sangat dengan Allah. Kalaulah Allah Ta'ala tuan-tuan tak nak kita, mati lama dah kita. Dan kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk tengok, bukan kadang-kadang tuan-tuan, orang atas muka dunia ni, dia orang itu orang alim ke, ulama ke, perompak ke, bajingan ke tuan-tuan, orang jahat sekalipun, ahli ilmu ke, atau penzina sekalipun tuan-tuan, dia sebenarnya perlukan Allah. Dia perlukan Allah. Tuan-tuan, bang dulu. Member dah bagi ni, bang dulu. Nak bang ke nak terus? Nak tanya dulu tu. Nak bang ke nak terus? Nak bang ke nak terus dulu? Azan dulu tuan-tuan. Jiran-jiran tu yang tak datang nak tahu juga dah masuk belum. Mari tuan-tuan azan dulu. Bila azan dulu. Nanti saya sambung sikit lagi insya-Allah. Azan sila-sila. Mana Pak Bilal? Oh, ramai. Semua pun boleh jadi Bilal tuan. Sila. Nanti saya sambung sikit lagi insya-Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah innaka Baik tuan-tuan, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Dia tak payah banyak-banyak tuan. Orang kuliah ni, dia paling suka ialah apabila yang pengkuliah cakap pendek-pendek. Lagi pendek, lagi senang. Lagi cepat habis tu lagi senang. Tapi insya-Allah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Sambung sikit lagi untuk keterangan tadi. Saya sebut tadi tuan-tuan, tak kira siapa pun orang tu, dia seorang imam ke, seorang alim sekalipun, seorang perompak ke, seorang bajingan ke, seorang penzina sekalipun, dia perlukan dalam hidup dia, ini sebagai contoh perbandingan, dia perlukan malam dengan siang. Saya dan tuan-tuan perlukan malam dengan siang. Seorang perompak pun perlukan malam dan siang, seorang alim pun perlukan malam dengan siang, seorang berilmu pun perlukan malam dengan siang, seorang pendosa pun perlukan malam dengan siang. Tuan-tuan, soalannya begini, sepanjang tuan-tuan hidup, malam dengan siang ni kerajaan mana jaga? Macam, Ji, boleh jawab tak? Sepanjang Haji hidup, yang paling tua kat sini, kita tanya yang tua lah kan. Malam dengan siang ni kerajaan mana jaga? Cuba beritahu. Allah. Tak ada Eropah ke, Amerika ke, Jepun ke, negara maju, tak ada kan. Kita tak berani kata pun manusia jaga malam dengan siang, betul tak? Dan seorang perompak dia perlu malam dengan siang, seorang alim pun perlukan malam dengan siang. Dan malam dan siang ialah kerajaan Allah Ta'ala yang jaga. Dan malam dan siang adalah merupakan satu makhluk Allah Ta'ala yang Allah nak tunjukkan kehebatan dia, supaya kita kenal Allah Ta'ala. Tapi kita ni tuan-tuan selalu siang malam, malam kita tidur, siang kerja, lupa Allah Ta'ala. Soalan saya begini tuan-tuan, asyik kena soal je susah. Senang je. Tadi kat sini siang, sekarang malam. Betul kan? Nak tanya, siang kat sini pergi kat mana? Boleh jawab tak agak-agak? Siang kat sini ni pergi kat mana? Ni sekarang malam, siang kat sini kat mana? Barat. Sana pun ada siang malam. Sana pun ada siang, ada malam tinggi. Macam Ji, jawapannya macam mana? Siang kat sini ni pergi ke mana? Tak dapat jawab kan? Tak dapat jawab. Memang confirm tak dapat jawab. Nabi dulu orang tanya tuan-tuan, dia bagi balik soalan tu pun orang tak jawab. Saya bagi soalan ni tuan-tuan bukan soalan ciptaan sendiri. Sejarah Nabi ada tuan-tuan. Orang kafir tanya Nabi. Orang kafir tanya Nabi, minta Nabi tunjuk kehebatan Allah Ta'ala. Mula-mula dia tanya dengan Nabi, tolong tunjuk sifatkan Tuhan Muhammad ni. Tuhan kau Muhammad macam mana? Sif lana rabbak. Muhammad, kau tolong sifatkan aku Tuhan kau ni macam mana? Maka Allah turunkan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Turun surah Ikhlas, surah Qul huwallahu tu nak ceritakan bahawa dalam ayat tu menceritakan siapa dia Allah. Allah Maha Esa, Allah tempat meminta, tidak ada, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Itulah dia Tuhan Muhammad dan Tuhan tuan-tuan. Lepas tu orang kafir Mekah tanya lagi, tunjukkan kekuasaan hebat Tuhanmu. Aku nak tengok depan mata. Dibagi sungguh-sungguh. Ditanya balik dengan orang kafir, idza ja'al lail fa aina an-nahar. Aku nak tanya kau balik, bila malam datang siang kat mana? Nabi Muhammad tanya balik, idza ja'al lail fa aina an-nahar. Bila datang malam siang kat mana? Orang kafir tak jawab. Kan? Kalau orang kafir tak jawab, saya tanya tuan-tuan lagi, tuan-tuan tak dapat jawab. Tu saja nak bagi tuan-tuan biar rasa. Kenapa? Rasa macam mana? Tuan-tuan perlukan siang, tuan-tuan perlukan malam. Orang kafir zaman Nabi perlukan siang, perlukan malam. Tak ada seorang pun mentadbir siang dan malam. Allah Ta'ala tunjukkan keperluan kita kepada siang malam. Dalam masa yang sama siang malam itu Allah tunjukkan kehebatan dan keagungan dia. Tiba-tiba kita tidur malam, bangun siang, lupa dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Nampak atau tidak tuan? Nampak? Kau tak nampak balik ni tuan-tuan. Tuan-tuan lampu tak ada, silat-silat tu tak nampak. Sekadar mata tak nampak, tak apa. Jangan hati buta daripada hidayah Allah. Macam ibu-ibu nampak tak ni? Nampak? Kau tegak je tu macam tak berapa nak nampak. Ni tuan-tuan benda yang Allah Ta'ala bagi depan mata kita. Yang kita selalu, bila malam tuan-tuan kita tidur lena, tiba-tiba sekor semua pun tak masuk kat hidung kita, tak masuk kat telinga kita. Bila kita nak celik mata, nak kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, nak sebut tu untuk memuji Allah Ta'ala balik, Allahu Akbar, lupa. Bangun-bangun je mulia,
Itu kan bunyi pun tak ada. Alhamdulillah. Padahal simple. Sebab tu saya katakan tuan-tuan, Nabi SAW tu dia bawa syariat. Kalau kita duduk tengok satu-satu, contoh satu je yang tadi saya kata bab doa tadi tu. Nak tidur pun kena baca, nak bangun pun kena baca, nak makan pun kena baca, lepas makan pun kena baca, masuk masjid pun kena baca, keluar masjid pun kena baca. Artinya kenapa penting sangat doa ni dalam hidup? Nak menunjukkan kita perlukan Allah, Allah tak perlukan kita. Contoh tuan-tuan, saya nak contohkan. Tuan-tuan perlukan Allah masuk jamban. Masa masuk jamban, tuan-tuan perlukan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak selamatkan tuan-tuan dekat jamban, mati lama dah. Tu. Tuan-tuan masuk je jamban, tuan-tuan berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Aku minta lindung Allah Ta'ala daripada hak syaitan. Ada dua, khubsi wal khaba'is tu dekat dalam tu. Dekat dalam tu tuan-tuan, masa kita buang air, tuan-tuan, syaitan nanti. Tuan-tuan, syaitan nanti. Dia kacau masa tuan-tuan buang air. Kan? Tapi tuan-tuan selama 70-80 tahun buang air tak baca doa, okey je tuan-tuan, kan? Betul tak? Okey je. Dapat berak, dapat kencing, dapat senyum, dapat lega. Oh, sedap betul buang air. Sedap betul. Kan? Kita tak sebut Allah Ta'ala, tak puji Allah. Tak puji pun Allah, Allah masih bagi lagi. Cuba tuan-tuan, Allah bagi sikit aja, tak boleh nak kencing. Kan? Dah 70 tahun punya sedap, tiba-tiba Allah bagi sikit je tak kencing. Agak-agak rasa macam mana? Macam bang, rasa macam mana? Tak boleh kencing. Bukan tak boleh kencing, tak boleh nak kentut, cukup lah. Tuan-tuan makan sedap, siakap 3 rasa, macam-macam makan, tiba-tiba tak boleh nak kentut. Macam ibu-ibu macam mana rasa? Tak tergolek kita, kan? Allah minta kau ingat aku. Ingat macam mana? Dalam bentuk doa, minta lindung Allah. Tapi kita lupa. Itu baru cerita doa masuk tandas tuan-tuan. Nak berlawan dengan syaitan. Tuan-tuan, kalau nak berlawan dengan manusia senang. Tuan-tuan ada silat gayung tuan-tuan kan. Saya sincing, saya pun ada silat gayung. Saya sincing lengan saya, okey tumbuk. Boleh saya elak. Kan? Kanan saya elak kiri. Betul tak? Boleh saya elak. Nampak tangan dengan tangan. Tapi tuan-tuan nak lawan dengan syaitan nak macam mana? Tuan-tuan ada gayung pun, tuan gayung telingkup itu je. Tak gitu tuan-tuan. Quran kata inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, kamu kena berdepan dengan musuh syaitan itu sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Allah Taala suruh kita berdepan dengan syaitan itu macam musuh, bukan macam kawan. Artinya kita kena bawa senjata nak lawan dia. Silat gayung tak jadi tuan-tuan, sending lagi jauh. Faham? Artinya apa nak bawa doa tu? Kita berdoa. Bila berdoa tuan-tuan, syaitan tak mampu. Tapi kita ni tuan-tuan bab doa ni masalah. Kita kontrak sub dengan Pak Imam je. Kita amin. Pak Imam baca doa, kita pun amin. Tu kalau jenis sabar tunggu. Kalau jenis tak sabar tunggu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam bawa astagfirullah, enjin motor bunyi dah. Nah, jadi artinya tuan-tuan tengok kehidupan kita. Padahal Nabi dah cantik susun dah cara kehidupan kita. Cara yang telah diakui oleh Allah Ta'ala. Kenapa saya kata cara Nabi diakui? Dah Nabi kata, Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada Nabi itu ikutan yang terbaik. Nabi itu. Kan? Tapi orang hari ini tak ikut Nabi tu kan. Betul? Agak-agak je, ikut Nabi ke tidak? Ikut dah. Betul? Tuan-tuan tengok masa Johor lawan Terengganu. Bola. Kan? Bola Johor lawan Terengganu penuh padang. Duduk kursi rapat-rapat, betul tak? Kan? Tengok bola tu boleh duduk rapat. Tapi duduk kuliah bersepah macam ni. Macam mana tuan-tuan? Bukan saya nak kata tuan-tuan, tu reality. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, bukan nak kata tu reality. Tuan-tuan tengok bola. Tengok bola dekat stadium. Bola bulat sebiji je. Tapi orang punyalah ramai, kemudian kursi duduk rapat-rapat tu. Macam ikut sunnah sungguh. Macam ikut sunnah. Padahal belajar tu ikut sunnah Nabi. Kalau belajar ikut sunnah Nabi, apa dia kata Nabi? Fa'asnada rukbatai li rukbatai wa wada'a kafa ila fakhidai. Kamu kalau pergi belajar, duduk tu dekat dengan tok guru, letak tangan dengan lutut tu bertembung dengan dia. Kan? Ini kalau duduk bersepah macam ni bukan sunnah Nabi. Sunnah sendiri. Tuan-tuan, ni betul. Kita kena memahami benda ni secara yang disebutkan oleh Nabi. Dan Allah sendiri kata Nabi itu sebagai peribadi yang jadikan contoh. Allah tak sebut yang lain. Allah tak sebut yang lain. Kalau dalam Quran ada Allah sebut nama lain untuk jadikan contoh, kita sebut pada malam ni tuan-tuan. Tapi tak ada itu yang Allah Ta'ala sebut. Cuma ada sambungan daripada Nabi. Nabi sebut, dia kata, la tasubbu ashabi kan nujum fa ayyuhum iktadaitum ihtadaitum.
Nabi kata, engkau jangan sekali-kali hina sahabat aku macam bintang bergelapan. Kalau kamu ikut mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Itu Nabi buat pengakuan. Artinya apa? Kalau Allah Ta'ala mengakui Nabi sebagai contoh, dan Nabi buat pengakuan sahabat aku sebagai contoh, artinya sahabat Nabi manusia yang telah diprojekkan oleh Nabi dan patut diikuti. Artinya apa? Nabi bukan sekadar contoh pada diri, dia telah projekkan sahabat dan sahabat boleh ikut macam-macam dia. Kita ni tuan-tuan, tak dapat nak ikut. Nak duduk rapat dengan ustaz pun takut. Betul? Macam ni, betul tak je? Ni cerita betul. Takkan kita nak buat cerita pengelipu rada? Tak, cerita betul. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak memahami syariat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi kata akhir zaman ni tuan-tuan, nak selamat, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan lepas pada mati aku dua perkara takkan sesat. Nabi kata Quran dan hadis. Cara Islam. Dan Nabi ini kata al-Islam ya'lu wa la yu'la, Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi pada Islam. Nabi sendiri kata. Kalau Allah Ta'ala pengakuan demikian, artinya tuan-tuan, tidak ada pilihan kedua. Yang saya nak sebutkan, tidak ada pilihan kedua. Jadi tajuk live kita hari ini lah, tidak ada pilihan kedua. Itu tuan-tuan. Itu kena faham. Sungguh. Malam ni tuan-tuan, sama ada tuan-tuan setuju ataupun tidak, tuan-tuan suka ataupun tidak, tuan-tuan rasa seronok ataupun rasa menyampah, tuan-tuan kena pilihan Allah Ta'ala. Itunya. Dia tak ada pilihan kedua. Macam, setuju bang? Setuju? Walaupun nanti balik tu pening balik, rumah tanya, apa bang Ustaz cerita? Entah abang pun dah lupa. Walaupun tak ingat satu sekalipun. Kan? Tu tuan-tuan, jadi kita kena faham elok-elok apa yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham? Dah faham, kita berhentilah dekat tu tuan-tuan. 8.40 tu. Dah lebih dah tu. Bukan tak boleh sambung tuan-tuan. Kalau bola tengok 1 jam 90 minit tuan-tuan. 90. Betul? Ya. Tengok bola tu. Sekali duk tengok itu bola, sambung Hindustan 3 jam. Dah. Macam agak benda tu tak ada kat rumah. Hindustan ada tak? Ada. Kalau ada Astro tuan-tuan, ada Enjoy, confirm ada. Betul tak bang? Betul? Apa dia? Tak tengok. Dia bukan cerita tak tengok, barang ada kat rumah. Memang tak tengok tu senang kata ustaz, tapi barang ada kat rumah. Tu tuan-tuan kena faham bila barang ada kat rumah ni tuan-tuan, bila kita tak tengok, bini tengok. Yang tukang beli kita, dia tengok. Tuan-tuan dapat saham tak? Tak tengok, tapi saham dapat. Isteri tak tengok, anak tengok. Ada benda kat dalam. Apa dia? Dah tuan-tuan, saya nak sebutkan begini, bukanlah benda-benda tadi tu tak boleh ada dekat rumah, bukanlah tak boleh ada. Tetapi kita kena faham tuan-tuan, kalau kita memahami syariat Islam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tuan-tuan, kalau kita ikut syariat Islam, tak sempat nak tengok benda tu. Tak sempat, sebab kita dah ada program sendiri. Tuan-tuan duk tengok dalam Quran, wadhkuris marabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dalam surah Al-Insan Allah Taala kata, apa dia? Hendaklah kamu ingat Tuhan kamu pagi dan petang, dan waktu malam kamu kena bertahajud dan bertasbih panjang. Itu kata Allah Taala. 3 jadual selain pada semayang, selain pada lepas semayang. Pagi subuh, lepas asar dengan malam panjang disebut kena tasbih. Agak-agak tuan-tuan kalau pagi kita tasbih, petang tasbih, malam tasbih, sempat ke pegang handphone tuan-tuan? Sempat tak? Macam mana sempat tak? Kalau pagi dah ada tasbih, yang semayang tu cerita lain. 33 tu cerita lain, tu dah satu. Ini pagi, waktu lepas subuh, lepas asar, malam. Tu dalam Quran ada waktunya yang disebut oleh Allah kepada Nabi, dan memang Nabi buat. Sebab tu kita duk tengok, boleh baca tuan-tuan, Nabi ni bila dia bangun malam sampai bengkak kaki. Betul? Bengkak kaki tu kenapa? Sebab beribadat. Kita ni bengkak kaki juga. God. Bukan beribadat. Bengkak kaki juga, makan banyak, tidur banyak. Macam ibu-ibu, betul tak? Ni bukan nak ngata sampai tak boleh nak duduk kat lantai tuan-tuan, terpaksa duduk di atas kursi. Betul? Bukan nak ngata, tu realiti kita hidup dan kita kena akui. Kan? Nah ni tuan-tuan, sebab tu jangan silap pilihan. Jangan silap kita memilih. Tuan-tuan, Tok Guru saya dulu pernah kata, jadikan hidup kamu kalau tak jadi guru, jadi murid. Dua benda ni Allah Ta'ala kata hidup atas muka dunia akan ada keberkatan sepanjang hidup. Kalau tak jadi guru, jadi murid.
Maknanya kita sibuk mana pun, ada kerja mana pun, ada aktiviti mana pun, atau kerjaya apa sekalipun, jangan bebaskan diri daripada dua perkara ni. Kalau tak jadi guru, jadi maknanya ada masa belajar. Jangan kita ni kerja, cari dunia, sampai nak belajar pun tak. Kan? Saya dah universiti Ustaz, tak payah belajar lagi. Tu tuan-tuan, kan? Masuk mati je universiti, tuan-tuan, mati imam mengajar dia lagi. Ajar lagi tu. Kan? Jawatan tinggi, tuan-tuan, jawatan tinggi. Apa paling tinggi? Agung. Masuk kubur, ajar lagi kan? Ajar lagi. Baca talqin lagi. Betul tak? Artinya kita tak boleh nak nafikan. Artinya tuan-tuan, jangan kita tuan-tuan menjadikan diri kita sampai tak sempat nak belajar ataupun mengajar. Artinya tuan-tuan dah sempat belajar ni, belajar, tapi jangan lupa kena mengajar. Macam mana? Balik rumah nanti, ngawal rumah. Kalau suruh mengajar kat sini, malu tuan-tuan. Kan? Malu. Malu. Sebab kenapa? Depan-depan tu ada yang besar-besar, ada yang doktor, ada yang profesor, ada macam-macam kan. Aku tak kira sebab aku tak kenal. Kan? Tengok ke depan ni tak kena cuba doktor je kenal. Hak lain tak berapa kenal. Apa demi kerjaya, tak kira lah, belasah je. Kan? Yang penting kulil haq walau kana murran. Katakan benar-benar walaupun pahit sekalipun. Jadi tuan-tuan balik rumah, ajar orang rumah, apa salahnya? Kan? Abang balik dah banyak maklumat ni. Banyak maklumat. Balik rumah main sini jap, belum pada tidur, kita duk cerita sikit kan, menyembang pasal Islam. Cerita. Orang rumah tengok kita pun atas bawah. Kan? Tak pernah tajuk tu. Selalu tajuk lain. Ni tajuk sebenarnya tuan-tuan, kita ni jadi orang Islam, patutnya kita ni dah jadi ulama besar dah. Dalam rumah. Kenapa? Seawal atas katil tu, kita bual dengan rumah. Bang, hari ni tajuk apa bang nak bual? Belum pada nak lalap. Kan? Boleh cerita. Ini cerita buat lain. Doa pun lupa. Tu ya. Tuan-tuan, bukan nak kata itu kena faham. Betul sungguh realiti. Saya pergi ke mana-mana tuan-tuan, bila bawa cantiknya Islam, kemudian saya tunjukkan bab doa. Bab tu yang selalu orang lupa. Nak berdoa tu selalu lupa. Dia ingat doa tu ketika semayang, lepas semayang imam baca doa amin, ataupun lepas pada masa semayang subuh baca doa qunut amin. Tuan-tuan, Allah suruh bukan dengar doa imam, Allah suruh kita sendiri berdoa. Ud'uni astajib lakum, doalah pada aku bagi. Artinya Allah suruh kita semua, bukan suruh dengar Pak Imam je baca. Kalau Pak Imam baca, dia kata ya Allah selamatkan aku, bawah yang belakang amin. Dia tak reti bahasa Arab tuan-tuan. Imam semua aku, yang belakang amin. Imam seorang dapat, dia tak dapat. Kan? Ni benda yang kita kena belajar. Artinya kita pun kena berdoa. Kita kena berdoa. Jangan lupa tuan-tuan, kita ada musuh. Siapa dia? Setan musuh kita. Tetapi tuan-tuan kena ingat, setan ni tuan-tuan, dia tak kuat. Dia umur panjang tapi pengalaman banyak. Bila pengalaman banyak tuan-tuan, itu yang kadang-kadang musuh jadi kawan. Setan tak kuat tuan-tuan. Umur panjang, kenapa? Allah bagi dia punya nak buat kerja jahat tu, Allah bagi izin sampai hari kiamat besok. Kan? Dan kemudian dia tak kuat. Allah sendiri kata wa inna kaida syaitani kana dhaifah, tipu daya syaitan ni lemah. Jadi dia tak kuat. Tapi masalahnya dia tuan-tuan, dia umur panjang, pengalaman banyak. Tuan-tuan kena faham. Kan? Orang banyak pengalaman ni, walaupun dia tak kuat, dia guna pengalaman, habis. Betul tuan-tuan? Dia tak kuat. Quran sendiri kata tipu daya dia tak kuat. Tuan-tuan baca auzubillahi minasyaitanirrajim, tercerit-cerit dia lagi. Kan? Tuan-tuan baca Allahumma inni apa dalam doa kita, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma menghadap orang rumah tuan-tuan. Menghadap Allah majannibna syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana, kan? Menghadap orang rumah. Bila kita baca tu, dia tak mampu nak peluk bini kita. Tak mampu. Dalam hadis sebut kata tak mampu. Tapi kalau tak baca, dia peluk dulu. Tuan-tuan, tu doa tu. Kan? Dan Allah sendiri kata, kalau tadi syaitan tu jadi musuh, dalam ayat lain Allah kata, ayat 36 surah Zuhruf, Allah kata wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Orang yang tak ingat Allah, tak ikut manhaj Allah Ta'ala, dia jadikan baginya syaitan menggoda dia sehingga jadi kawan. Kalau tadi musuh, ayat ni cerita jadi kawan. Puncanya apa? Doa. Doa tadi. Tuan-tuan ngadap orang rumah tak baca doa, dia peluk dulu. Tak member ke tuan-tuan? Tapi kalau tuan-tuan baca doa, dia tak peluk. Not friendly. Friendly. Tak ada. Kita tak friendly dengan dia. Betul?
Tapi kalau tak, dia kawan kita. Puncanya apa? Doa saja. Tapi doa tu bukan senang. Ngadap orang rumah, kena pula pakai minyak wangi hal haramain, tuan-tuan. Dia celak sikit, lupa kita baca doa. Macam bang, betul tak? Pula kena ada 2 orang lagi. Allahu Akbar. Kan? Tu contoh. Saya nak kaitkan hidup Islam ni, doa itu simple aja. Tapi kita selalu lupa. Satu lupa dengan perkara tersebut. Benda simple. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh, orang kata apa, meninggalkan Islam dan tak ada pilihan lain. Dan kita perlukan Allah Ta'ala. Apa yang saya nak sebut pada malam ni ialah betapa kita memerlukan Allah, betapa kita memerlukan Islam, betapa kita perlukan Nabi. Tu tuan-tuan. Jadi artinya tuan-tuan, lepas ni balik rumah tuan-tuan, buka buku doa. Buka buku doa. Tuan masuk surau, apa doa dia kan? Tak hafal, letak tuan-tuan dekat 4 pintu. Berhenti sekejap baca. Tak apa. Biar macam budak-budak tadika tu, tak apa tuan-tuan. Daripada kita nak mati tu tak berdoa, baik ketika dah tua-tua ni baru nak doa. Alhamdulillah. Nak bagi motivasi, tuan-tuan berhenti je depan pintu surau. Allahumma inni as'aluka abwaaba rahmatik. Contoh. Masuk tu, terkebir kepada Allahumma inni as'aluka abwaaba rahmatik. Siap nak baca tu, belum masuk lagi. Orang tengok, kenapa orang tua ni? Orang tanya, contoh, Ji, baca apa tu? Doa. Dah tua macam ni? Ya, selagi belum mati. Ada jawapan. Motivator kena pandai tuan-tuan. Motivator diri, aku belum mati, lebih aku baca daripada kau tukang nanya ngata tak baca-baca. Senang je itu. Settle lah tuan-tuan. Yang penting buat. Itu dia. Faham tuan-tuan? Kadang kita bila buat baik ni, memang ramai orang condemn, betul tak? Tapi kita kena pandai jawab lah. Kau nanya kenapa kau tak baca? Dah tua, mati tak doa. Aku untung juga berdoa. Senang tuan-tuan. Kan? Bagi sebiji, tak kerti bahasa. Boleh faham tuan-tuan? Dah boleh faham berapa kali, berhentilah dekat tu tuan-tuan, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan tayyiban, wa wasi'an mubarakan, wa yaqinan shadiqan, wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.